Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan bermula dan saya akan bahaskan perkara yang paling asas dalam kita mempelajari ataupun kita memahami ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan ya. Dan perkara ini telah pun saya jelaskan semasa mukadimah pengajian kita dulu, tapi saya ulang balik daripada awal supaya tuan-tuan yang telah pun bersedia dan bersemangat ni, kita akan bermula daripada awal pengajian kita. Baik, tuan-tuan dengar elok. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita ya. Baik tuan-tuan. Sebelum kita masuk kepada perbahasan yang lebih lanjut, perkara pertama yang tuan-tuan mesti kena tahu ialah dalam Al-Quran dalam Al-Quran dia cuma ada 3 jenis perkataan saja, 3 kategori perkataan saja. Sama ada perkataan tu termasuk dalam kelompok perkataan yang berbentuk isim atau nama ataupun perbuatan ataupun sendi. Nama atau perbuatan atau sendi. Ada 3 jenis saja. Sama ada kalimat tu kalimat nama. Kalimat nama ni dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai nouns. Kemudian kalimat perbuatan. Perbuatan ni kalau dalam bahasa Arab kita sebut fi'il lah. Fi'il bahasa Melayu pun fi'il juga kan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai verb. Nouns, verb. Dan jenis yang ketiga ialah kalimat-kalimat sendi. Kalimat-kalimat sendi, kalau tak silap saya dalam grammar bahasa Inggeris disebut sebagai preposition ke something like that. Baik, nama, perbuatan, sendi. Nama, perbuatan dan sendi ya. Jadi dalam pengajian kita peringkat awal ni, dalam minggu yang pertama ni, saya cuma nak perkenalkan pada tuan-tuan nama, perbuatan, sendi. Dan bila kita masuk sekejap lagi pada ayat Quran ya tuan-tuan, saya nak tunjukkan macam mana nak bezakan antara nama, perbuatan dan sendi itu berpandukan daripada apa yang kita bahaskan sekarang. So kita ada 2 video. Yang pertama saya jelaskan secara verbal. Yang kedua nanti kita akan masuk ayat Quran berserta dengan diagram yang ada di tangan tuan-tuan tu. Tuan-tuan bersedia dengan diagram nombor 1. Tuan-tuan tengok dekat tepi sebelah kanan atas tu ada tulisan warna hitam nombor 1, 2 sampai 6. Jadi tuan-tuan fokus pada diagram yang pertama tu, diagram nombor 1. Baik, tuan-tuan dengar dulu Kalimat nama, perbuatan dan sendi ni tuan-tuan ya, tuan-tuan boleh kenal dengan beberapa cara. Cara yang pertama ialah dengan tuan-tuan tengok makna dia. Okey, tuan-tuan dengar dulu saya nak jelaskan Okey, ni permulaan dia. Baik, kalimat-kalimat nama ataupun nouns ini tuan-tuan, semua jenis nama. Nama pokok, nama benda, nama kejadian Allah, nama benda-benda yang dicipta oleh manusia. Contohnya apa? Kalau benda yang dicipta oleh Allah apa? Bulan, matahari, syurga, neraka, langit tu semua adalah ciptaan Allah. Semua kalimat nouns itu, kalimat nama itu kalimat isim kita panggil dalam istilah nama bahasa Arab, kita panggil di isim Ataupun yang orang buat apa? Buku, pensil, meja, rumah, pondok, itu semua adalah kalimat-kalimat yang manusia cipta, pun kita panggil dia sebagai kalimat-kalimat isim ataupun kalimat nama Apalah saja tuan-tuan selain daripada itu, semuanya adalah kalimat-kalimat nama. Kucing, itu ciptaan Allah kucing, rimau ataupun apa lagi kereta ataupun kapal terbang, itu semua kalimat-kalimat nama. Nama benda semua nama benda, semua nama pokok, semua nama barang, apa saja nama, itu adalah kalimat nouns Baik, jenis yang kedua ialah kalimat perbuatan. Kalimat perbuatan ni seperti mana tuan-tuan tahulah, duduk, pergi, tidur, melompat, berlindung, membaca, menulis, mengira, itu semua adalah kalimat-kalimat perbuatan. Nama perbuatan Baik, jenis yang ketiga ialah kalimat sendi. Kalimat sendi ni dengan, kepada, dari, untuk, dan, maka ataupun kemudian summa atau kemudian kan. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang kita sebut sebagai kalimat-kalimat sendi. So ada 3 jenis sahaja dalam Al-Quran. Nama, perbuatan dan sendi. Nama, perbuatan dan sendi Baik tuan-tuan, sekarang ni dari segi makna okey, kita fokus kepada nama dan perbuatan dulu. Sendi tu kita tinggalkan sekejap Okey, kalimat nama dan kalimat perbuatan ni tuan-tuan boleh tahu melalui makna dia lah. Kalau saya tanya kalimat pokok, ustaz, itu ialah kalimat nama, nouns ataupun masjid, itu kalimat nama. Cuba kalau saya kata kalimat duduk, itu perbuatan. Berlari, itu perbuatan. Berdoa, itu perbuatan. Masuk, itu kalimat perbuatan. Tapi kalau kerusi, itu kalimat nama. Betul tuan-tuan Kertas, itu kalimat nama. Syurga, itu kalimat nama. Atau nama-nama orang tuan-tuan Muhammad, ataupun Ahmad, ataupun Musa, ataupun Isa, itu nama-nama Nabi. Semua adalah kalimat-kalimat nama Atau nama Allah itu sendiri, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ataupun Allah sendiri, itu semua adalah kalimat-kalimat nama Baik tuan-tuan, kalau dari segi makna, insya-Allah tuan-tuan boleh bezakan antara kalimat tu kalimat nama dan kalimat perbuatan. Kalimat perbuatan tadi macam saya bagi contoh tu lah berlari, duduk, makan, tidur, terbang, itu semua adalah kalimat perbuatan. Baik tuan-tuan
Dari segi makna tuan-tuan tak ada masalah Baik, macam mana pula dari segi teknikal? Yang ni saya nak jelaskan, tuan-tuan dengar dulu sebab teknikal ni sangat penting untuk tuan-tuan faham Baik, kalimat-kalimat nama kita fokus pada kalimat nama dulu Kalau kalimat-kalimat nama tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran, ni selain daripada makna tau. Makna pun menentukan, tapi secara teknikalnya ada beberapa benda yang Allah Ta'ala letak di situ. Tuan-tuan nampak aja, tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat nama Baik, yang pertama kalau di pangkal itu ada alif lam. Ada al-masjid, al-buku, al-kitab, semua ada. Kalau ada al, dia mesti kalimat tu ialah kalimat nama. Kejap lagi kita masuk pada diagram. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan dengar secara verbal dulu Kalau ada al di pangkal kalimat, itu ialah kalimat nama. Okey, tanda yang kedua tuan-tuan. Kalau al tak ada, kadang-kadang Allah letak tanwin dekat ujung. Tanwin tu kan baris dua kan. Kitabun, kitabin, kitaban, masjidun, masjidin, masjidan. Ataupun apa kita sebut lagi? Baitun, baitin, baitan, jannatun, jannatin, jannatan. Jannah kan syurga kan Narun, narin, naran, api ataupun neraka Baik tuan-tuan Tanda yang kedua ialah kalau ujung dia ada tanwin. Tanda yang pertama tadi ada apa? Ada al kan, ada alif lam kan Banyak kan tuan-tuan jumpa al, banyak juga tuan-tuan jumpa tanwin. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dua perkara tersebut, maka confirm kalimat itu ialah kalimat isim, kalimat nama Okey, isim tu nama tuan-tuan tahu. Jangan risaulah, ustaz ni nama ke isim? Dua-dua tu sama Isim tu bahasa Arab, nama tu bahasa Melayu Baik, tanda yang ketiga apa? Tanda yang ketiga, kalau hujung kalimat tu baris dia baris bawah Baik, tuan-tuan jumpa satu kalimat, katalah kalimat masjid. Al pun tak ada, tanwin pun tak ada, tapi hujung dia masjid, di hujung dia baris bawah. Itu juga menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim atau kalimat nama. So ada 3 tanda teknikal yang Allah Ta'ala beri kat situ. Yang pertama alif lam, al di pangkal. Yang kedua tanwin di hujung. Yang ketiga hujungnya baris bawah. Faham tuan Yang keempat makna lah. Makna tak payah bahas lah. Tadi saya tanya tuan-tuan, dah boleh bezakan dari sudut terjemahan Baik, tuan-tuan pastikan semua ada kamus Al-Furqan tau. Kalau tak ada kamus Al-Furqan, sistem ni disusah sikit nak berfungsi dengan tuan-tuan Pastikan tuan-tuan dah download Baik, itu yang pertama, kalimat nama. Okey, kalimat perbuatan pula macam mana tuan-tuan Kalimat perbuatan ni saya akan jelaskan pada video kita yang akan datang Baik, ini peringkat asas dia tuan-tuan. Dalam Quran hanya ada 3 jenis kalimat saja. Nama, perbuatan dan sendi. Hari ni saya nak pastikan tuan-tuan semua boleh kuasai macam mana nak kenal kalimat nama dalam Al-Quran. Kita akan masuk Al-Quran sikit lagi. Kalimat perbuatan dan kalimat sendi kita akan masuk pada pertemuan kita ataupun video kita akan datang Baik, tuan-tuan jangan risau. Seminggu kita ada 3 video. Isnin, Rabu, Jumaat So minggu ni fokus kepada untuk jelaskan pada tuan-tuan macam mana nak kenal kalimat-kalimat dekat dalam Al-Quran. Tuan-tuan tunggu sekejap lagi. Saya akan gunakan diagram dan kita akan masuk ayat Quran. Dan saya nak pastikan tuan-tuan semua boleh beza antara kalimat nama dan kalimat perbuatan. Dan tuan-tuan kenal kalimat nama dulu Baik tuan-tuan, tunggu video yang kedua insyaAllah.